بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddim, mutaakhir, ulama zaman. Seterusnya khususnya kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang telah mengarang Taqribus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, Syria, Yaman, Palestin, di Merawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini adalah sama-sama kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah lagi keberkatan, keberkatan rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد
المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni pertemuan kita tidak sebagaimana biasa kita baca kitab Riyadhus Shalihin, tapi insya-Allah tuan-tuan, untuk malam ni kita berkongsi bagaimana kisah kelahiran makhluk agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah kita masih lagi bertemu dengan bulan Rabiul Awal pada tahun ini. Rasa syukur sangat. Dan dalam bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan, ada satu peristiwa agung, iaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya sekadar sambutan, apatah lagi nak menyamakan seperti kita sambut celebrate hari lahir kita, hari lahir pasangan kita, anak kita ataupun keluarga kita. Tetapi yang paling besar tujuan dalam menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah melihat, meneliti, memahami, dan akhirnya tujuan untuk membina rasa kasih sayang dan cinta dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar seorang nabi, seorang rasul, tetapi dia adalah makhluk agung, bukan manusia mulia, bukan hanya sekadar manusia mulia, tapi makhluk yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tuan-tuan, bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utuskan kepada engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat, kasih sayang lil alamin, untuk sekalian alam. Sekalian alam ni tuan-tuan, bila sebut alam maka di situ dengan makna ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah. Allah selain daripada Allah. Selain daripada Allah ni termasuklah arasy Allah, syurga Allah, neraka Allah, malaikat-malaikat Allah, Azazil, iblis itu sendiri pun termasuk alam tadi. Jadi semua alam ni tuan-tuan dapat merasai kasih sayang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sehinggakan ulama tafsir menyatakan kemuncak dalam menzahirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ni dibina, kalau kita lihat para nabi yang lain, nabi dan rasul, mereka tu membawa syariat untuk kaum mereka. Tetapi Rasulullah SAW ni bukan hanya sekadar dia pembawa syariat, tetapi menzahirkan, menggambarkan, menzahirkan kemuncaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Ini bertepatan dengan sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan tadi. Dan bahkan tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar membawa rahmat Allah, dia juga membawa keagungan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha agung, lalu yang hampir dengan Allah itu pun juga agung, yang hampir dengan Allah itu juga agung. Sebagaimana yang berlaku, bagaimana peristiwa Nabi Allah Adam AS. Kisah Nabi Allah Adam AS, tuan-tuan, setelah Nabi Allah Adam AS makan buah khuldi. Bila makan buah khuldi saja, tuan-tuan, terwujud segala pakaian, sehingga akhirnya Allah Ta'ala nak keluarkan Nabi Allah Adam AS daripada syurga. Lalu ketika itu Allah SWT bertanya kepada Nabi Allah Adam AS, wahai Adam, kan sudah aku ingatkan jangan mendekati pohon khuldi, jangan kau mendekati pohon khuldi. Dan ku ingatkan kepada engkau, jangan kau terhasut makan hasutan iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu musuh yang sangat jelas. Lalu dengan pertanyaan Allah ini kepada Nabi Allah Adam AS, Allah sendiri mengajarkan kepada Nabi Allah Adam tentang satu doa supaya minta ampun pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami dalam keadaan kalangan mereka-mereka yang merugi. Lalu dalam tafsir menyebutkan, ada riwayat menyatakan ketika Nabi Allah Adam AS mengungkapkan doa tadi, tuan-tuan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu disertakan dengan ungkapan bibarakati Muhammad Rasulullah, bibarakati Muhammad Rasulullah. Sehingga kan sampai, tuan-tuan, Allah SWT bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan makna Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala itu maha tahu, tapi Allah Ta'ala itu dia bertanya untuk bagi tahu. Jadi Nabi Allah Adam AS ditanya oleh Allah, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Lalu Nabi Allah Adam menceritakan, wahai Allah, ketika kau memerintahkan Israel untuk masukkan roh ke dalam jasadku, wahai Allah, maka Israel masukkan roh ke dalam jasad. Dan ketika jasad roh tadi dimasukkan ke dalam jasad sehingga sampai ke dada, mataku terbuka. Bila mataku terbuka, wahai Allah, ku pandang ke kanan, ku pandang ke kiri, pandang ke atas, pandang ke bawah. Ketika liar pandanganku tadi setiap arah dan setiap juru, ya Allah, tiba-tiba ku terpandang pada dinding arasy-Mu, wahai Allah. Namamu, wahai Allah, namamu yang sangat agung. Lalu ketika melihat di sampingnya itu pula, kedapati ada satu nama, namanya Muhammad. Dan ku yakin dan ku pasti Muhammad itu adalah sesuatu yang sangat agung di sisimu, wahai Allah. Mana mungkin kau meletakkan sesuatu nama setingkat ataupun sebelah daripada nama engkau, sedangkan dia bukan, pasti agung, pasti agung, wahai Allah. Ini, tuan-tuan, bagaimana nak gambarkan melalui peristiwa Nabi Allah Adam AS ini, walaupun jasad Nabi SAW itu belum ada, tetapi namanya itu telah diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga, tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kisah Nabi Allah Ibrahim bila mana Jibril AS, Jibril, Israfil, 3 orang malaikat datang menemui Nabi Allah Ibrahim AS, memberitahu tentang Sarah, isterinya sedang hamil. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini terkejut, tuan-tuan. Terkejut kerana ketika itu usianya hampir 100 tahun. Dan Sarah pula ketika itu, tuan-tuan, hampir 90 tahun. Beza di antara Sarah dan Ibrahim ini 10 tahun. Jadi akhirnya, tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim ini terkejut. Bila terkejut, Jibril memberitahu, wahai Ibrahim, Allah berikan kebahagiaan kepada engkau, bukan hanya sekadar isteri engkau itu mengandung, hamil, bahkan anak yang akan dilahirkan anak lelaki yang bernama Ishak, dan juga anak Ishak itu bernama Yaqub. Dan tak cukup daripada itu, Allah nak membahagiakan kau lagi bahawa anak daripada Ishak dan Yaqub tadi akan lahirlah anak-anak daripada kalangan para nabi, akan diangkat menjadi para nabi dan para rasul, dan akan diberikan kitab kepada mereka. Ini satu kelebihan besar Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Ibrahim AS.
Setelah daripada peristiwa itu berlalu pergi Jibril alaihissalam, Israel dan Israfil tadi tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim tu rasa seronok sehingga kan dia bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan rasa syukur dalam dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam dia bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur tadi tu tuan-tuan, terselit di hatinya tu ada terselit kecil rasa sedih kerana mengingatkan anaknya yang seorang lagi tu Ismail tuan-tuan. Yang kecil-kecil lagi dah dihantar di tanah gersang. Tanah gersang tu bukannya gersang biasa-biasa, sampaikan pohon tak ada, tumbuh-tumbuhan, binatang, haiwan. Orang sendiri pun tuan-tuan mereka tak nak lalu dekat situ. Kerana tak ada keperluan asas tu seperti air, tak ada. Terlalu gersangnya kawasan itu. Sampai di situ Allah Ta'ala letakkan Nabi Allah Ismail. Tidak membesar, tidak dapat membesar dengan ayahandanya, tak merasai kasih sayang seorang ayah. Jadi terselit. Walaupun dalam satu pihak Allah berikan keagungan kepada keturunan melalui Ishak dan Yaqub tadi, tapi satu part lagi dirasa sedih mengingatkan Nabi Allah Ismail AS. Sehingga dia bertanya, wahai Allah, bagaimana pula tentang Ismail? Sehingga ketika itu tuan-tuan Allah SWT menjawab. Allah SWT menjawab, wahai Ibrahim, ku berikan sebesar-besar seagung-agungnya kepada Ishak dan juga Yaqub serta keturunannya, tetapi sebesar-besar keagungan ku berikan kepada Ismail tidak ku berikan kepada yang lain. Tidak ku berikan kepada yang lain. Ulama menceritakan apakah keagungan yang Allah Ta'ala berikan kepada Ismail. Tuan-tuan, yang pertama sekali Allah Ta'ala berikan tanah yang diluki oleh Ismail itu tanah haram. Dan tanah haram itu telah diiktibar oleh Allah SWT daripada awal sewaktu Allah SWT jadikan langit dan bumi. Kemudian daripada tanah haram itu melalui Ismail juga Allah Ta'ala bina Kaabah, yang mana Kaabah itu menjadi tempat tumpuan seluruh manusia. Dan daripada situ juga Allah SWT syariatkan ibadah haji dan juga ibadah kurban. Dan kemuncaknya Allah Ta'ala kata apa? Aku jadikan daripada sulbi Ismail itu keturunan-keturunan yang agung, yang menggendong cahaya Nur Muhammad. Nanti besok akan lahirnya seorang lelaki yang menjadi Nabi dan Rasul, makhluk yang sangat agung. Ini tuan-tuan. Sebabnya Rasulullah SAW ini kedatangan dan hadirnya itu bukan membawa sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, membawa syariat semata-mata, tetapi menggambarkan keagungan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sampaikan tuan-tuan, bukan hanya sekadar keagungan pada jasadnya semata-mata, bukan keagungan hanya pada sifat kepribadiannya semata-mata. Sampaikan tahap sesiapa sahaja yang menggendong Nabi, yang bersama dengan Nabi, dan sehingga sampai tahap apapun yang bersentuhan dengan Nabi SAW akan menjadi agung. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya keturunan. Nabi SAW sebut bahawa keturunannya itu Allah pelihara daripada dua perkara. Yang pertama, Allah SWT pelihara daripada perbuatan syirik, dan yang keduanya Allah SWT pelihara keturunan Nabi SAW tuan-tuan daripada perbuatan zina. Bahkan kalau kita lihat pula tuan-tuan daripada kitab-kitab sirah, bagaimana Nabi SAW itu ayahandanya Abdul Muttalib bin Hashim tuan-tuan, sampailah kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Keturunan tadi keturunan yang jelas. Apa yang dikatakan keturunan yang jelas? Keturunan yang jelas ni tuan-tuan, bapanya tu datang daripada mana, kabilah mana, bagaimana kedudukannya, kerjayanya apa, kahwin dengan siapa, isterinya tu daripada mana, kabilah mana, bagaimana keadaan dia, situasinya, sifatnya, ayahnya pula, kemudian ayahnya lagi. Begitu juga, bukan hanya sekadar bin saja tuan-tuan. Sampaikan datang kabilah mana, kedudukannya macam mana, apa yang dia buat, semuanya disebutkan secara terperinci. Sampailah kepada Nabi Allah Ismail AS, sampai pada Nabi Allah Ibrahim, sampai pada Nabi Allah Adam AS. Jelas tuan-tuan keturunan. Ini satu keagungan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Begitu juga tuan-tuan, sampai tahap dibicarakan oleh para ulama kelebihan agung yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ismail melalui tanah haram tadi, diikuti dengan Kaabah, diikuti pula dengan
dengan pensyariatan ibadah haji, diikuti pula tuan-tuan dengan pensyariatan ibadah kurban. Semua kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ismail itu adalah persediaan untuk menyambut kelahiran agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita lihat tanah yang nak diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah yang nak diinjak tu tuan-tuan, tanah yang nak diinjak tu pun kita lihat bagaimana Yathrib. Dulu dipanggil Yathrib, sekarang dipanggil Madinatul Munawwarah. Madinah ni pada awal dulu tuan-tuan, ketika Nabi SAW sebelum berhijrah, Yathrib ni dipanggil sebagai kota sakit, kota penyakit. Orang takut nak duduk dekat Madinah, orang takut nak duduk kat Yathrib, kerana dia kota virus. Kalau bahasa kita hari ni dipanggil kota virus. Tapi tuan-tuan, kota-kota virus tu bila ke mana sampai saja Nabi SAW ke Yathrib tuan-tuan, daripada sebuah kota yang ditakuti oleh orang untuk duduki Yathrib tadi tuan-tuan, akhirnya berubah menjadi Madinatul Munawwarah, sebuah kota aman, sebuah kota suci, sebuah kota tersusun, sejahtera daripada segala penyakit tuan-tuan. Hari ni siapa yang tak pergi Madinah? Siapa yang tak pergi Mekah? Itu sebabnya sampaikan tanah batu pun tuan-tuan yang tersentuh dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanah itu akan agung. Apa sekalipun yang tersentuh dengan tubuh Nabi. Itu sebab kalau kita lihat lagi tuan-tuan, ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit yang ketujuh. Nak naik ke Sidratul Muntaha tuan-tuan, Jibril kata, wahai Muhammad, cukup sekadar ini saja. Aku dah tak boleh nak temani kau lagi naik ke atas untuk bertemu dengan Allah SWT. Kerana sampai had ini sahaja yang mampu ku temani kau. Rasulullah minta pada Jibril, wahai Jibril, naiklah lagi wahai Jibril, temani aku Jibril. Kerana Rasulullah SAW ni orangnya jenis pemalu, apatah lagi malu dalam nak menemui Allah Subhanahu wa taala. Jibril kata, dah, aku boleh kuasa lebih ni. Kalau aku naik lagi, maka aku akan terbakar. Aku akan terbakar wahai Muhammad. Maka ketika itu Nabi pun Nabi SAW pun naik melepasi langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha tuan-tuan. Ketika nak melepasi daripada situ, dia pun buka selipar dia, buka capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak melepasi capalnya tadi tuan-tuan, tiba-tiba ketika itu tuan-tuan, Allah Taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kenapa kau nak cabut capal kau wahai Muhammad? Kenapa kau nak cabut capal kau wahai Muhammad? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Allah, aku melihat bagaimana keadaan Musa. Nabi Allah Musa tuan-tuan, ketika nak bertemu dengan Allah SWT di Jabal Tursina tuan-tuan, sampai ke kaki bukit untuk menaiki bukit Jabal Tursina tersebut, Allah SWT perintahkan kepada Musa supaya cabut capal dia, cabut selipar dia. Jadi aku teringatkan kisah itu, aku cabut selipar aku sebelum naik Sidratul Muntaha. Jadi ketika itu Allah SWT kata apa? Wahai Muhammad, bawa dengan selipar-selipar kau sekali naik, pakai selipar terus. Itu sebabnya tuan-tuan cuba bayangkan, Sidratul Muntaha ni satu tempat yang paling tinggi sekali tuan-tuan, dan tidak ada sesuatu yang paling tinggi daripada Sidratul Muntaha. Sehingga kan sampaikan capal tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi bawa ke atas, kerana setiap apapun yang ada pada tubuh Nabi dan bersentuh dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu akan jadi agung. Cuba bayangkan tuan-tuan, capal Nabi itu duduk tempat yang paling tinggi, sehingga sampaikan sehebat-hebat Jibril tu pun tuan-tuan, sehebat-hebat makhluk Allah SWT, setinggi mana sekalipun syurga neraka, maka capal Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi. Itu keadaan bagaimana tuan-tuan, sehebat seagung Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah perjalanan tadi tuan-tuan, mereka yang menggendong cahaya Nur Muhammad itu pun semakin digendong semakin agung. Daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampailah turun tuan-tuan, semakin nak zahir cahaya tadi, semakin nak dilahirkan cahaya tersebut, maka semakin agung. Sebagaimana kita tengok Hashim tuan-tuan, tok moyang Nabi Hashim. Hashim ni hebat tak? Hebat. Salah seorang daripada pembesar Quraisy Mekah tuan-tuan.
Kemudian anak dia Abdul Muttalib, riwayat menyebutkan dalam kitab sirah, sehebat-hebat agungnya Hashim ini tuan-tuan, sampai kepada Abdul Muttalib jauh lebih tersuhur, lebih jauh dipandang mulia tuan-tuan oleh penduduk Mekah. Tetapi sehebat-hebat Abdul Muttalib, jauh lebih hebat dan jauh lebih disayangi Abdullah. Turun ke Abdullah. Kenapa tuan-tuan ulama sebut bahawa cahaya tu semakin dekat, semakin hampir untuk dilahirkan seorang yang menggendong itu, semakin lama semakin sangat-sangat dihormati, disayangi, ataupun sifat-sifat yang ada pada cahaya tersebut semakin ini tuan-tuan, bagaimana? Sampai kepada Abdullah. Abdullah ni tuan-tuan sangat-sangat disayangi. Bukan hanya sekadar disayangi oleh kaum keluarga, bahkan sampai penduduk Mekah, wanitanya pula tuan-tuan tergila-gila, sampai jadi tergila-gila. Itu kemuncaknya tuan-tuan bila pergi ke mana? Abdul Muttalib dia nak bawa Abdullah tadi tuan-tuan untuk pergi bernikah di rumah Wahab, mak kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Jadi sebelum ke sana, ke rumah Wahab tadi tuan-tuan, pergi ke Kaabah melakukan tawaf terlebih dahulu. Jadi ketika Abdul Muttalib dan Abdullah tadi melakukan tawaf tadi tuan-tuan, sampailah selesai tawaf tadi, mereka pun nak pergi. Sampai di tengah-tengah jalan tuan-tuan, Abdullah tu ditahan oleh perempuan. Ditahan tuan-tuan, bukannya main-main, ditahan. Kemudian diminta, wahai Abdullah, kahwini aku Abdullah, kahwini aku, kahwinlah dengan aku wahai Abdullah. Sampai tahap macam, sampaikan tuan-tuan Abdul Muttalib tadi, dia tariknya Abdullah tuan-tuan, dia tarik sentaknya Abdullah tadi, bawa terus pergi ke rumah Wahab. Dan ketika itulah dikahwinkan Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu dengan Aminah, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha tuan-tuan, masya-Allah. Jadi berkahwinlah. Bagaimana hebatnya kasih sayang penduduk Mekah. Tak cukup dengan penduduk Mekah, keluarga, bahkan tuan-tuan perempuan-perempuan pun sampai tergila-gilakan Sayyidina Abdullah ni tuan-tuan. Hebatnya gendongan cahaya Nur Muhammad yang lalu kepada sulbi Abdullah. Berkahwinlah tuan-tuan Abdullah dengan Sayyidatina Aminah tadi tuan-tuan. Bila berkahwin saja, perkahwinan tadi awal selesai saja perkahwinan, mereka menempati Mekah. Kemudian Abdul Muttalib tak lama selepas tu minta kepada Sayyidina Abdullah ni supaya pergi ke Yathrib, pergi ziarah keluarga di Yathrib dan pergi lihat uruskan kebun tamar. Kerana Abdul Muttalib ni tuan-tuan, mak dia asal daripada Yathrib. Mak Abdul Muttalib ni asal di Yathrib. Jadi pada peringkat awal tuan-tuan, Aminah ni dia berat nak lepaskan Abdullah ni kerana baru kahwin. Tapi diminta juga oleh Abdul Muttalib. Akhirnya terpaksa Abdullah tadi pergi ke Yathrib, siapkan bekalan, diletak atas unta. Kemudian berlepaslah Abdullah tadi, berjalan ke Yathrib tuan-tuan, makan masa yang panjang. Sehingga sampai ke Yathrib, keluarga yang berada di Yathrib ketika itu bila mendengar saja Abdullah sampai tadi tuan-tuan, punya seronok mereka. Dibawanya Abdullah tuan-tuan daripada satu rumah ke satu rumah, daripada satu rumah keluarga ke satu rumah tuan-tuan. Dijamu makan sebesar-besarnya. Riwayat menyebutkan Abdullah berada di Yathrib hampir sebulan hampir di sana tuan-tuan. Sampailah kemuncak, selesai ziarah. Kemudian kemuncaknya tuan-tuan, selesai urusan kebun taman tadi, dia pun nak balik ke Mekah. Berita nak balik, Abdullah nak balik ke Mekah ni semua ketahui. Sehingga akhirnya mereka siapkan bekalan-bekalan, buah tangan kepada Abdullah untuk sampaikan kepada Aminah, Abdul Muttalib. Jadi diletakkan atas unta sebanyak-banyak tuan-tuan. Waktu kemuncak Abdullah nak balik tadi tuan-tuan, naik atas unta. Ketika dia nak naik atas unta itulah tuan-tuan, tiba-tiba Abdullah tadi rebah. Abdullah rebah jatuh tuan. Dan mulai saat itulah Abdullah mula tak sedarkan diri. Sehingga akhirnya beberapa hari selepas itu Abdullah tadi meninggal dunia. Jadi bila meninggal dunia saja tuan-tuan, berita Abdullah meninggal dunia tanam di Yathrib tadi tuan-tuan, hantar kepada Abdul Muttalib berita. Bila berita sampai kepada Abdul Muttalib sedih. Penduduk Mekah dalam keadaan pilu, dan jauh lebih pilu tuan-tuan isteri Abdullah, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Rasa pilu, cuba bayangkan baru kahwin, meninggal tuan-tuan. Kepiluan yang terlalu amat sangat itu berlaku tuan-tuan. Tak lama selepas itu Allah ubati kepiluan tadi, rasa sedih tadi. Bagaimana Allah Ta'ala ubati tuan-tuan? Allah Ta'ala ubati rasa sedih Aminah tadi
dengan datangnya Allah datangkan satu suara ketika malam waktu Aminah nak tidur, di antara jaga dengan tidur tuan, tak tidur tak jaga, di antara tidur dengan jaga tu. Dalam kitab menyebutkan ketika itu Allah datangkan satu suara tuan-tuan, memberitahu kepada Aminah, wahai Aminah, engkau sedang hamil, kau sedang hamil Aminah. Jadi jaga pelihara kandunganmu, besok akan lahir anak seorang lelaki, yang mana anak tersebut akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi suara itu bukan sekali, hampir setiap malam datang tuan-tuan, datang, sehingga Aminah sendiri memberitahu bahawa yang aku benar-benar yakin aku tu hamil bila ketika mana aku dapati haid aku sudah tak ada, terhenti haid aku. Jadi waktu itulah yakin. Kenapa tuan-tuan? Kerana Aminah merasakan selepas dia berkahwin dengan Sayyidina Abdullah ni tuan-tuan, dia semakin rasa selesa, rasa segar, rasa sihat, badannya rasa ringan tuan-tuan. Ulama sebut kenapa Sayyidina Aminah rasa macam tu? Kerana menggendong cahaya Nabi Muhammad tadi. Rasa ringan sangat. Mukanya semakin cantik. Itu disebut wajahnya tu tuan-tuan semakin baik. Sehingga kan dia tak rasa dia tu hamil sebagaimana perempuan-perempuan lain hamil. Yang mana perempuan lain tuan-tuan, wanita-wanita biasa kalau hamil tuan-tuan, rasa mual, rasa sakit, ingin nak makan tu, mengidam, macam-macam, sakit badan, sakit lutut, macam-macam sakit tuan-tuan. Tapi apa yang dirasai oleh wanita hamil, wanita-wanita lain hamil tu tuan-tuan, sakit-sakit itu ataupun perasaan itu tidak dirasai oleh Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Semakin rasa segar, semakin rasa kuat. Kehamilan tu pula tuan-tuan tak ada rasa berat. Jadi berita hamil itu diketahui oleh seluruh penduduk-penduduk Mekah. Bahkan berita Aminah hamil tuan-tuan bukan hanya sekadar penduduk Mekah, seluruh alam, daripada 7 putaran langit sampai 7 putaran bumi, bila tahu saja bahawa Muhammad telah dikandung tuan-tuan, maka bersorak alam ketika itu. Sampai tahap pengembala-pengembala unta, pengembala kambing, pengembala kedai tuan-tuan, mereka mendengar secara jelas pada telinga mereka lahir daripada 2 bibir binatang-binatang ternakan mereka itu mengungkapkan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menggambarkan alam ketika itu tuan-tuan dalam keadaan seronok, gembira sangat-sangat mendengar bahawa Muhammad telah dikandungkan. Masya Allah tuan-tuan. Bahkan kalau nak lihat tuan-tuan agung tak agung peristiwa Rasulullah dihamil, dalam keadaan hamil dan duduk dalam kandungan, dah mulai duduk dalam kandungan tu tuan-tuan. Ketika tu bumi dalam keadaan kemarau panjang. Bumi dalam keadaan kemarau panjang ketika itu tuan-tuan. Suasana keadaan ketika itu. Diceritakan sungai Nil sendiri tuan-tuan habis, tidak ada sedikit air pun, kering kontang. Tetapi bila berita bahawa Rasulullah itu dah dikandung tuan-tuan, Allah SWT turunkan hujan selebat-lebatnya daripada kemarau panjang itu tuan-tuan. Pokok-pokok tumbuh-tumbuhan mati, habis semua tumbuh semula hijau tuan-tuan, pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Sampaikan sungai Nil yang kering kontang itu pun mengalir air yang sangat-sangat deras. Masya Allah, subhanallah tuan-tuan. Hebatnya. Baru berita bagaimana diketahui Nabi SAW itu dikandung. Kemudian tuan-tuan perjalanan terus dilalui oleh Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Cukup 9 bulan tuan-tuan. Bila sampai cukup 9 bulan, hari Sabtu, Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, hari Isnin, tahun gajah. Nabi SAW tak sebut tarikh berapa, itu yang jadi khilaf. Ada sebahagian ulama kata 9 Rabiul Awal, ada sebahagian ulama kata 12 Rabiul Awal. Jadi hari Isnin tu tuan-tuan Rasulullah dilahirkan, hari Ahad malam tu. Hari Ahad malam seorang Yahudi tuan-tuan datang menemui salah seorang daripada bangsa Quraisy. Azan ya? Dah azan dah? Bismillah. Seorang lelaki tuan-tuan dia datang menemui salah seorang daripada bangsa Quraisy.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang Yahudi tuan-tuan dia datang menemui salah seorang daripada bangsa Quraisy. Dia minta bagi tahu kepada Abdul Muttalib bahawa malamnya akan lahir seorang anak lelaki daripada kalangan kamu, yang mana anak lelaki itu akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi berita itu tuan-tuan disampaikan kepada Abdul Muttalib yang menjadi ketua ataupun pemimpin Quraisy ketika itu tuan-tuan. Jadi berita itu bila dengar oleh Abdul Muttalib itu, Abdul Muttalib ni taklah menjangkakan apa-apa, cuma sekadar mendengar. Sebab dia masa itu tuan-tuan, bangsa Arab ni bangsa yang tak dikenali, hanya biasa saja di kalangan mereka. Sebab biasanya bila sebut Nabi dan Rasul ni dia lahir daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi Abdul Muttalib tak rasa apa-apa tuan-tuan. Jadi malam tu pula berjalan seperti biasa. Jadi sehingga kan pagi tu tuan-tuan, awal pagi, Aminah ni tuan-tuan tiba-tiba rasa makin sakit. Dikejutkan Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa tuan-tuan? Ummu Aiman ni ialah khadam kepada Abdullah. Dulu dia khadam Abdullah, jadi Abdullah bila meninggal dia tinggalkan Ummu Aiman kepada Aminah. Jadi tuan-tuan, Ummu Aiman ni orang yang paling lama sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang paling lama dengan Nabi. Rasulullah SAW tu lahir tuan-tuan, Ummu Aiman sambut. Sampai ke Rasulullah wafat pun tuan-tuan masih lagi bersama dengan Ummu Aiman. Balik nanti tuan-tuan baca kisah Ummu Aiman. Orang paling lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aminah tuan-tuan dikejut Ummu Aiman tadi. Bagi tahu Ummu Aiman yang dia rasa makin sakit, rasa nak bersalin gitu. Tak tolong pergi panggil Ummu Syifa. Ummu Syifa ni dia waktu tu tuan-tuan bidan yang terkenal di Mekah. Bila orang perempuan nak bersalin dipanggil Ummu Syifa. Ummu Syifa ni siapa tuan-tuan? Ummu Syifa ni mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi Ummu Aiman keluar tuan-tuan, keluar daripada rumah. Ada riwayat menyebutkan dia tarik unta. Ummu Aiman tu tarik unta. Ada riwayat menyatakan unta tarik dia waktu nak pergi Ummu Syifa. Unta tarik Ummu Aiman tadi, tali dia pegang, dia tarik. Jadi sampai kat rumah Ummu Syifa, rumah hujung kampung tuan-tuan. Ketuk pintu, dia ketuk pintu. Jadi Ummu Syifa ni pun buka pintu, terkejut tengok Ummu Aiman. Pagi-pagi, awal pagi, tanya kenapa Ummu Aiman. Ummu Aiman bagi tahu Aminah dah sakit, rasa-rasa nak bersalin. Jadi Ummu Syifa ni pun siap-siap tuan-tuan, siap-siap mereka pun pergi terus ke rumah Aminah. Sampai kat rumah Aminah, masuk ke dalam rumah tuan-tuan. Lihat Aminah dalam keadaan mula makin sakit. Jadi waktu tu tuan-tuan, Rasulullah nak lahir tu tuan-tuan, riwayat menyebutkan bukan ada 4 orang wanita yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 daripada kalangan wanita yang berada di dunia, dan 2 lagi wanita tuan-tuan didatangkan daripada syurga. Walaupun ada khilaf, ada yang sampai 6, ada yang kata 6, ada yang kata 8. Tapi saya tak berani untuk datangkan yang 6 dan 8 tadi tuan-tuan. Tetapi yang 4 ini memang sahih, tidak ada khilaf. Siapa 4 orang itu? Yang pertamanya tuan-tuan Ummu Syifa, yang kedua Ummu Aiman daripada kalangan manusia yang duduk dekat dunia. Dan 2 lagi pula tuan-tuan Allah datangkan daripada syurga. Itu jelas. Datangkan daripada syurga diiringi oleh bidadari syurga dan anak-anak syurga. Siapa 2 orang tersebut? Yang pertamanya Asyah isteri Fir'aun, dan yang keduanya tuan-tuan iaitu Maryam, mak kepada Nabi Allah Isa AS. Jadi 4 orang menyambut Nabi SAW pagi tu. Jadi 2 tu duduk dekat kepala sebelah kanan dan sebelah kiri Aminah. Ummu Syifa pula duduk betul-betul nak menyambut Nabi SAW, dan Ummu Aiman duduk di samping. Jadi ketika itu tuan-tuan dalam keadaan melihat Ummu Syifa ni siap-siap, tiba-tiba dia bagi tahu kepada Ummu Syifa. Aminah bagi tahu Ummu Syifa, wahai Ummu Syifa, dia kata aku dah melahirkan anak. Jadi situasi keadaan Ummu Syifa menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tuan-tuan telah diriwayatkan sendiri oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf sendiri tuan-tuan meriwayatkan bagaimana kisah diceritakan semula oleh mak dia tadi kepada dia apa yang telah terjadi peristiwa ketika itu. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan bila Aminah bagi tahu Ummu Syifa saja, wahai Ummu Syifa, dia kata aku dah melahirkan anak. Jadi Ummu Syifa ni dia selak kain tuan-tuan, masya-Allah, subhanallah. Assalamualaikum Nabi Allah.
Bila dia selak saja kain, tuan-tuan, perkara pertama yang dia terkejut, dia kata, aku terkejut bila aku selak saja kain, aku terkejut kerana mendapati anak yang lahir itu mengeluarkan cahaya sekuat-kuat cahaya datang daripada tubuhnya. Sehingga kan sampaikan cahaya tersebut menyelinap keluar daripada rumah. Dari riwayat menyebutkan cahaya tadi kuat tak kuat, tuan-tuan, sampaikan setiap pelusuk yang ada di atas muka bumi ini pasti akan terkena cahaya tersebut. Sehingga kan sampai Aminah, tuan-tuan, minta kepada Ummu Aiman disumbatkannya setiap lubang. Orang Arab ni rumah dia ni, tuan-tuan, buat daripada tanah liat. Jadi kepingan-kepingan tanah liat tu kadang-kadang melepas cahaya tu disumbat. Jadi cahaya ketika pagi tu terlalu kuat, tuan-tuan, sampaikan penduduk Mekah waktu tu, tuan-tuan, tercari-cari daripada mana datang cahaya tadi. Sehingga kan bila mereka cari cahaya tadi, rupanya datang daripada rumah Aminah. Sehingga kan pagi tu, tuan-tuan, rumah Aminah dikelilingi oleh manusia yang ramai kerana mendapati cahaya datang daripada rumah. Satu. Yang kedua pula, tuan-tuan, Imam Syifa kata apa lagi? Diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Ummu Syifa kata, yang keduanya aku terkejut lagi kerana mendapati bayi yang lahir tadi, anak yang lahir tadi dalam keadaan dia sedang sujud. Duduk sujud, tuan-tuan. Cuba bayangkan anak kecil ni, tuan-tuan, lahir, dia cekang tangan dia, mana boleh bengkok ke apa, duduk perah macam kaki dia. Tapi pagi tu, tuan-tuan, Ummu Syifa terkejut kerana mendapati anak lelaki, anak yang lahir tersebut dalam keadaan sujud. Dan mendapati yang ketiga pula, di belakang pundaknya itu, ada lebihan daging, yang daging itu menunjukkan tulisan Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Sebabnya jelas sangat kenabian sallallahu alaihi wasallam daripada lahir lagi, tuan-tuan. Yahudi mengejar-ngejar untuk membunuh Nabi SAW. Sebab bukannya Nabi itu tanda kenabian tu bila jadi Nabi 40 tahun baru nampak tanda kenabian. Tak, daripada lahir. Itu sebabnya Ummu Syifa ni, tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Aku menanti-nantikan saat kenabian Muhammad kerana aku nak jadi orang pertama yang beriman dengan Muhammad. Sebab dia melihat sendiri, tuan-tuan, bagaimana peristiwa yang berlaku. Kelahiran Nabi SAW. Lalu Ummu Syifa pun ambil tubuh Nabi SAW tadi, tuan-tuan, dia ambil, dia nak tengok. Dah dipotong ke belum tali pusat. Nak dipotong tali pusat tadi, tuan-tuan, dia ambil tubuh Nabi, dia terbalikkan, tuan-tuan. Dia terkejut lagi, tuan-tuan, kerana mendapati tali pusat tersebut telah dipotong. Masya Allah. Tali pusat dah siap potong. Kemudian dia kata, aku terkejut kerana mendapati tubuhnya sangat bersih, tak sebagaimana bayi-bayi lain yang lahir. Sangat bersih, tuan-tuan, tak ada bekas. Kalau lahir, tuan-tuan, kita ada bekas lemak-lemak, kita ada darah, tak, bersih, sebersih-bersihnya, kata Ummu Syifa. Kemudian bila ke mana aku nak tengok anak tadi, lelaki ke perempuan, bila aku tengok kemaluan dia, subhanallah, aku terkejut sekian kalinya kerana mendapati anak lelaki tersebut bukan hanya sekadar lelaki, bahkan siap disunat. Masya Allah. Siap sunat, tuan-tuan. Dan ketika itu tangan anak tadi dalam keadaan menunjuk ke arah langit. Tangan anak tersebut menunjuk ke arah langit. Para ulama menyebutkan bahawa tangan Nabi SAW ketika lahir menunjuk ke arah langit itu nak menggambarkan bahawa besok Nabi SAW bila diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dialah penghubung di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh penduduk bumi. Tuan-tuan, bukan lahir biasa-biasa, tuan-tuan. Kemudian Ummu Syifa tengok lagi, dia tengok pula mata. Bila dia tengok saja mata, tuan-tuan, mendapati pada mata Nabi SAW dalam keadaan telah dicelah. Dah dicelah, tuan-tuan. Jadi akhirnya Ummu Syifa pun ambil, dibalut, tuan-tuan, balut Nabi SAW tadi dengan kain. Kemudian dipangku, waktu sedang pangku tu, Ummu Syifa kata apa? Daripada cahaya seterang-terang cahaya tadi, tiba-tiba segelap-gelap. Gelap segelap-gelap. Ketika Ummu Syifa kata apa? Dia kata, aku takut setakut-takutnya, bahkan aku lebih takut bila ke mana aku dapati ada lelaki yang datang ketika itu. Dalam keadaan berjubah tetapi tidak berwajah. Apa maksud tak berwajah? Maksud tak berwajah itu kerana dalam keadaan gelap tak nampak mukanya, muka siapa. Takut, dia kata, aku setakut-takutnya.
Dan ketika tu dia kata, aku mendengar dengan jelas pada telingaku, lelaki tu menyebutkan, nak bawa anak ni ke mana? Nak bawa anak ni ke mana? Seorang lelaki lain pula menjawab, nak bawa anak ni ke timur. Lalu lelaki tersebut tanya lagi, nak bawa anak ni ke mana? Seorang lagi pula menjawab, nak bawa anak lelaki ni ke barat. Lalu ditanya lagi, nak bawa anak lelaki ni ke mana? Nak bawa anak lelaki ni ke selatan. Nak ditanya lagi, nak bawa anak lelaki ke mana? Seorang lagi pula menjawab, nak bawa anak lelaki ni ke utara. Riwayat menceritakan, tuan-tuan, siapa yang datang? Allah SWT perintah kepada Jibril supaya turun, bawa Nabi SAW untuk naik ke langit. Diperlihatkan Nabi SAW kepada penghuni-penghuni langit, dan dibawa ke bumi seluruhnya untuk memperlihatkan kepada seluruh penghuni-penghuni bumi. Bawa ke langit, tuan-tuan. Naik ke langit, diperlihatkan kepada penghuni langit yang pertama. Maka ketika itu seluruh penghuni makhluk Allah SWT yang berada di langit pertama itu, tuan-tuan, melihat, menatap, bahkan tidak ada seorang pun yang lahir daripada dua bibir mereka. Mereka menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus bertasbih, tuan-tuan, sebagai tanda rasa syukur, rasa gembira kerana dapat menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit kedua, begitu juga ketiga sampai ketujuh. Selesai, tuan-tuan, turun ke bumi, dipusing pula, tuan-tuan. Habis seluruh kawasan di bumi dibawa untuk memperlihatkan, sehingga sampaikan peristiwa sama berlaku, tuan-tuan. Pengembala-pengembala dengar dengan jelas pada telinga mereka, binatang-binatang gembalaan mereka itu, tuan-tuan, bertasbih, rasa keseronokan mendapati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan, hebat kelahiran agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah, tuan-tuan, dipulangkan balik pada Ummu Syifah. Bila terima balik, cahaya semula kembali, tuan-tuan, sekuat-kuatnya. Dan ketika itu diletakkan Nabi SAW dalam dulang, ditutup dalam satu tembikar, kerana minta supaya cahaya tadi tertutup. Kerana adat orang Arab ni, tuan-tuan, orang pertama yang melihat mesti bapa dia. Jadi disebabkan Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, maka orang pertama yang perlu melihat dia adalah datuk dia, Abdul Muttalib. Minta pada Musyifah supaya panggil Abdul Muttalib. Jadi Musyifah keluar pergi cari Abdul Muttalib, jumpa Abdul Muttalib dalam keadaan sedang tawaf. Beritahu pada Abdul Muttalib, wahai tuan, Tuan Aminah setelah selamat melahirkan anak. Abdul Muttalib terkejut, tuan-tuan. Seronok gembira bila tanya anak lelaki ke anak perempuan, anak lelaki lagi seronok. Tapi dalam keadaan kegembiraan yang terlalu tadi, tuan-tuan, terselit dalam hati Abdul Muttalib, tuan-tuan, kerisauan kerana mengingatkan kata-kata Yahudi pada malam tadi, besok ada daripada kalangan kamu akan lahir seorang anak lelaki yang akan menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Selit rasa risau atas keselamatan cucu tadi, tuan-tuan. Sebabnya Abdul Muttalib pun balik dengan Ummu Aiman tadi sampai ke rumah, tuan-tuan. Bila balik saja, tanya keadaan Aminah, sihat, anak di mana dalam bilik ayah. Buka pintu bilik, bila buka saja pintu bilik, bertentanglah di antara Abdul Muttalib dengan bekas yang menutup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, tuan-tuan, riwayat menceritakan tembikar yang menutup Nabi itu pecah, tuan-tuan, terpecah dua. Pecah dua, tuan-tuan, kerana terlalu kuatnya cahaya yang datang daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pecah saja, tuan-tuan, ketika itu bertentang matalah di antara mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata Abdul Muttalib, sehingga terlancar keluar daripada dua bibir Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata, aku tak pernah rasa perasaan ini sebelum ini. Kurasakan sayang sangat anak ini, dan kurasakan anak ini sayang sangat padaku. Ini satu kelebihan, tuan-tuan, yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menatap wajah Nabi, melihat Nabi, maka dia akan rasa sayang sangat pada Nabi, dan dia rasakan Nabi itu sayang sangat pada dia. Itu sebabnya, tuan-tuan, terlalu banyak sangat riwayat yang menceritakan para sahabat ni, tuan-tuan, bila datang jumpa Nabi SAW je, maka dia akan tanya, wahai Rasulullah, apa sayang aku tak? Kenapa, tuan-tuan? Dia rasa Rasulullah itu sayang sangat pada dia. Jadi ketika Abdul Muttalib pun mulalah berlutut, tuan-tuan. Bila berlutut saja, ambil Rasulullah duduk atas pangkuan, dia bangun, tuan-tuan. Bangun, tuan-tuan, pergi jumpa Aminah, minta izin nak bawa ke Kaabah.
untuk sambung semula tawaf dan berdoa dalam Kaabah, tuan-tuan. Pergi ke sana, sambung balik tawaf. Kemudian dah selesai tawaf tadi, tuan-tuan, masuk ke Kaabah. Dijulangnya Abdul Muttalib, julang Nabi SAW. Bila dijulang, tuan-tuan, dia doa sungguh-sungguh pada Allah SWT. Di antara doa Abdul Muttalib, iaitu dia minta pada Allah, wahai Allah, berikanlah keselamatan kepada anak ni, ya Allah, peliharalah dia, ya Allah, kerana dia risau. Dia tahu bahawa anak ni pasti akan jadi Nabi, dan dia risau keselamatan cucunya tadi. Dia minta juga, ya Allah, jadikan anak ini semulia-mulia makhluk, seagung-agung makhluk, sepuji-pujian ke atas anak ini. Dan akhirnya diberikan nama Ahmad ataupun Muhammad. Nama Muhammad Ahmad, tuan-tuan, Allah Ta'ala ilhamkan kepada Abdul Muttalib. Ada riwayat kata pada Aminah. Dan nama ni, tuan-tuan, memang Allah Ta'ala tak ilhamkan kepada sesiapa pun sebelum tu. Sehingga kan bila tiga mana penduduk Mekah tanya kepada Abdul Muttalib, kenapa dia beri nama Muhammad? Apa tu Muhammad? Tak pernah dengar pun. Jadi akhirnya, tuan-tuan, kenapa dia orang pelik? Kerana memang tidak ada sebelum tu. Mereka menggunakan nama anak dengan nama Muhammad, tak ada. Jadi selesai berdoa tadi pun, tuan-tuan, serah balik kepada Aminah. Dia serah balik pada Aminah. Lalu Aminah pun menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bondanya sendiri, iaitu Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Kemudian, tuan-tuan, yang kedua iaitu Soibah. Yang ketiga pula, tuan-tuan, Nabi SAW dalam satu hadis sahih, Nabi kata apa? Nabi kata, aku mempunyai seorang ibu susuan yang namanya iaitu Salasata Atiqat, 3 atiqah, iaitu 3 dara daripada Bani Sulaim. 3 dara ni, tuan-tuan, bila kata je Aminah lahirkan anak pelek ni, tuan-tuan, orang berlumba-lumba nak pergi tengok Nabi, nak tengok anak pelek ni. Jadi salah satunya, tuan-tuan, mereka yang datang 3 dara daripada Bani Sulaim datang ke rumah Aminah nak tengok. Jadi bila duduk saja, tuan-tuan, diserahkan, Aminah serah pada Rasulullah SAW pada 3 orang tadi. Salah seorang kita dipegang di pangku, tuan-tuan. Aminah minta, susukanlah, dia kata. Mula-mula diingatkan gurau. Jadi bila Aminah sungguh-sungguh minta, susukanlah. Dia kata, mana boleh kami nak susukan, kami ni belum kahwin, dia kata. Dia dipanggilkan 3 dara. Kemudian Aminah kata, susukan. Akhirnya bila sungguh-sungguh Aminah minta menyusukan tadi, lalu barulah diselak bajunya, tuan-tuan, disua buah susunya. Rasulullah pun sambut. Rasulullah hisap saja, tuan-tuan, buah susu tadi, tuan-tuan, maka keluar susu sebanyak-banyaknya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekenyangan. Kemudian diserah pula pada ibu yang kedua tadi. Kemudian serah ketiga. Begitu juga, tuan-tuan. Itu yang sehingga Nabi SAW sebut, dia ada 3 orang ibu susuan, yang dipanggil Atiqat daripada Bani Sulaim. Kemudian di antaranya lagi, tuan-tuan, yang datang tu, tuan-tuan, seorang wanita seusia 15 tahun, kawan baik kepada Aminah. Bila dengar saja Aminah melahirkan anak, dia pun datang ziarah, tuan-tuan, usia 15 tahun. Dia duduk, dia tanya khabar. Kemudian Aminah pun serah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tadi. Lalu perempuan tadi pun, tuan-tuan, dipangku. Waktu dipangku tadi, tuan-tuan, dia pun berdoa pada Allah SWT. Tak semena-mena dia berdoa pada Allah. Dia minta pada Allah, wahai Allah, jadikan anak ini sebagai peneman hidupku sehingga aku mati, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai peneman hidupku sehingga aku mati. Tuan-tuan, siapa dia, tuan-tuan? Siapa dia, tuan-tuan? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan, tuan-tuan, agung tak agungnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kelahiran Nabi itu Allah nakkan Sayyidatina Khadijah datang menyambut Nabi. Sayyidatina Khadijah, dia tahu tak ke seorang Nabi? Tak. Dia tahu tak ke seorang Rasul? Tak. Dia tahu tak dia akan kahwin dengan lelaki tersebut? Tak, dia tak tahu. Tetapi Allah taufikkan, ulama kata apa? Allah taufikkan kepada Khadijah dan nak gambarkan, sampaikan kelahiran Nabi itu pun dia datang, Allah datangkan Khadijah dan Allah Ta'ala ilhamkan untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak gambarkan betapa agungnya, tuan-tuan, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya, tuan-tuan, terus masa berjalan dan akhirnya diserahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu susuan, iaitu Halimah daripada Bani Sa'ad. Lalu membesarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Halimah sehingga 4 tahun, tuan-tuan. Jadi kita menyambut Maulid ni, tuan-tuan, bukan menyambut celebrate, bukan hanya memperingati, tetapi, tuan-tuan, bagaimana cara nak memahami
sehingga sampai tahap tuan-tuan rasa mengagungkan sungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita minta sungguh-sungguh pada Allah SWT supaya Allah terbitkan rasa cinta dalam hati kita ni tuan-tuan kepada Allah. Allah terbitkan rasa cinta dalam hati ni tuan-tuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan utama tuan-tuan. Sebab dunia ni tuan-tuan tak ada nilai, akhirat tak ada nilai. Syurga tu tuan-tuan, sebesar-besar nikmat tu pun tuan-tuan tak akan ada nilai kalau tidak ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tuan, kalau kita lihat bagaimana sebuah kisah yang berlaku kepada Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Ja'far dia pergi perang, satu perang bersama dengan Nabi dengan para sahabat yang lain. Di tengah peperangan tu tuan-tuan, Sayyidina Ja'far ketika tu puasa. Jadi waktu tu, hari tu dia puasa. Sampai ketika tuan-tuan kemuncak, akhirnya Sayyidina Ja'far tadi syahid. Riwayat menceritakan keadaan syahid Sayyidina Ja'far disampaikan tidak ada satu tempat pun di tubuh Sayyidina Ja'far ni yang terlepas daripada tusukan pedang, sehingga sampai dia syahid. Allah SWT nak raihkan Sayyidina Ja'far tadi tuan-tuan. Allah SWT perintahkan kepada malaikat, bawa Sayyidina Ja'far, bawa ke syurga tuan-tuan. Ambil Sayyidina Ja'far, bawa ke syurga, supaya bila sampai masa berbuka, Sayyidina Ja'far dapat berbuka puasa di dalam syurga. Jadi malaikat membawa Sayyidina Ja'far pergi ke syurga. Sampai ke syurga tuan-tuan, Sayyidina Ja'far boleh tanya kepada malaikat, wahai malaikat, di mana Muhammad? Wahai malaikat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu malaikat sebut, wahai Ja'far, dia kata, mana ada Muhammad? Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di dunia. Ketika itu juga tuan-tuan, Sayyidina Ja'far minta kepada malaikat supaya bawa pulang aku semula ke dunia. Dia kata, apalah gunanya besarnya nilai syurga ini tanpa Muhammad. Sehingga akhirnya malaikat tadi bawa Sayyidina Ja'far balik semula ke dunia tuan-tuan. Sayyidina Ja'far kata kepada malaikat, walaupun di dunia dalam keadaan tubuhku tak dapat bersama dengan Muhammad, tetapi jasadku yang duduk dalam tanah-tanah itu masih menghubungkan di antara tubuhku, jasadku dengan jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak gambarkan betapa cintanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agungnya Nabi tuan-tuan, sampai Sayyidina Abu Bakar kata apa? Aku ni membesar dengan Muhammad. Aku membesar Muhammad, aku melihat Muhammad tersebut. Aku melihat kehidupan dia, aku melihat kepribadian dia, aku melihat jasad dia, aku melihat sifat dia, aku melihat kehidupan dia, sampailah dia menjadi Nabi. Daripada kecil sampai dia menjadi Nabi. Dia kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata, tidak ada satu perkataan pun yang boleh kulahirkan untuk menggambarkan betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Itu sebabnya Rasulullah SAW ini satu makhluk yang sangat agung, dan wajib kita letakkan dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi SAW. Kerana dunia ni pun kalau Allah bagi pada kita, kalau tidak ada Nabi, tidak ada nilai. Sekalipun syurga pun tuan-tuan, kalau Allah bagi pada kita sebesar-besar syurga, sebesar-besar nikmat, kalau tak dapat bersama dengan Nabi SAW, maka tidak ada nilai syurga itu tuan-tuan. Jadi itulah tuan-tuan, kita doa sungguh-sungguh pada Allah SWT supaya Allah SWT meletakkan rasa cinta dalam diri kita. Kalau di dunia tak dapat bersama jasad dengan Nabi, setidak-tidak roh kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga besok di akhirat tuan-tuan, tubuh, roh, jasad dan roh kita dapat bersama dengan tubuh dan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafaratul salat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bima huwa ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.